إلهي لست للفردوس Pengajian kita terus Bunyatul Musalli. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahumullah, sambung lagi ayat yang kita tangguh pada bulan lepas. Kata apanya? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kelimah semua tu kita dah bahas apa makna as-salat, apa makna as-salam, apa kelimah ala masuk di situ, kenapa selawat ada kelimah sayyidina, kita dah bahas dah dulu, betul? Itulah kalau tak silap saya lah. Jadi kita akan sambung pula kelimah apa dianya? Rasuli Rabbil Alamin. Nah, wa syafi'il mudhnibin. Baik, apabila kita berkaitan dengan kalimah Muhammadir Rasuli, siapakah yang nama Muhammad tadi? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Apabila kita istilah kata Nabi itu adalah apanya? Ialah kena kepada zat yang jadi Nabi. Ingat apabila kita baca kitab jumpa kalimah Nabi, ialah zat yang jadi Nabi, diri Nabi sendiri. Tu makna dia. Diri Nabi sendiri. Itu makna apabila kita jumpa kalimah Nabi. Ataupun sebelum ni kita dikenali dengan apanya? Umur 40 ke bawah dikatakan Nabi, umur 40 ke atas dikatakan Rasul. Mungkin kita pernah dengar macam tu. Tetapi ibarat di segi kalimah, tadi makna, yang ni kalimah. Faham? Apabila kita katakan kalimah Nabi itu kena kepada diri Nabi, diri sendiri, ialah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Apabila kita jumpa kalimah nubuwah, ada kita jumpa kalimah nubuwah itu ialah kena kepada apa dia? Kena kenabian ataupun kena kepada sifat Nabi. Nubuwah. Apa? Nak bezakan. Nubuwah tu ibarat kena kepada kelakuan Nabi tu, sifat Nabi itu. Panggil nubuwah. Kalau Nabi, diri Nabi sendiri. Faham? Diri Nabi sendiri berkaitan dengan dia. Di situ apabila sebut kata nubuwah, ialah kena kepada kenabian, sifat-sifat kelakuan tiap-tiap gerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nubuwah. Tu beza di antaranya. Boleh? Nampak rupa dia? Baik, apabila kita katakan kalimah rasul ataupun risalah, makna lain pula. Apabila kita katakan rasul, itu kena kepada rasul diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita ibarat katanya kena kepada zat Nabi kita yang jadi rasul. Itu makna rasul. Rasul ni diri Nabi kita sendiri yang jadi rasul. Baik. Apabila kita jumpa kalimah risalah, itu kena kepada apa dia? Kerasulan, sifat rasul Nabi. Sifat dia masa jadi Nabi lain sifatnya. Sifat jadi rasul lain sifatnya. Sifat masa jadi Nabi hanya buat amal ibadat untuk diri sendiri, tak menyampai kepada umatnya. Beza dia. Apabila sifat kerasulan, jadi maknanya dia membawa kepada jalan dakwah, ajak orang mensyahadah kepada Allah dan amal ibadat kepada Allah. Tu beza dia. Nampak rupa dia? Boleh? Jadi apabila Nabi, bila tu Nabi ajarkan anak-anaknya, ajarkan suami isteri sebagainya, bila tu? Tengok, kita ambil kepada kerasulan lah. Ambil kepada ibarat kalimah apa dianya? Kena kepada risalah. Ibarat katanya kerasulan, sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila dia umur 40 ke atas, dia mula dakwah. 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Betul? Maknanya 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Betul? Kemudian apabila daripadanya mana tu? Daripadanya Nabi kita dakwah kepada mereka musyrikin di Makkahul Mukarramah 13 tahun, dia mula dakwah kepada siapa? Ialah kena kepada musyrik ataupun kafir musyrikin pada masa tu. Musyrik musyrikin yang mana tu? Ialah kena kepada musyrik kafir musyrikin yang apa dia? Yang akil balik. Nampak? Yang akil balik laginya berakal. Lagi dia tu kafir. Sebab nak naik syahadah. Dia kafir, dia berakal dan dia berakal. Nampak? Kalaulah kata dia tu tak syahadah, tak apa lagi sebab dia tak kira dosa lagi budak pada masa tu. Kalaulah budak dah sampai umur, maksudnya dia kafir, dia sampai umur, dia berakal, makna dia tak gila, Nabi dakwah kepada mereka itu, musyrik yang tersebut. Dan orang tua mak ayah kepadanya juga sama pada masa tu. Boleh faham? Tu kaedah dia di situ. Jadi apabila dakwah di situnya ibarat 13 tahun berkenaan dengan syahadah. Boleh? Lepas tu Nabi ajarkan lagi syahadah kepada siapa tu? Berkenaan dengan mananya? Dengan kanak-kanak pada kafir Makkahul Mukarramah. Pada umurnya berapa? Ialah pada umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun. Dan dia ajar pulaknya, ibarat katanya, kepadanya orang yang besar pun sama. Kelima syahadah. Tetapi apabila dakwah orang besar, kaum ibu dan bapa berkenaan dengan kafir musyrikin, dia mula dakwah tak kira umur. Tetapi budak dia mulai daripadanya umur 7 tahun walaupun dia kafir sekalipun. Sebab apa dia? Itu adalah tanggungjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila selepas Nabi kita dakwahnya 13 tahun, dia pergi pindah di duduk di Madinatul Munawwarah 10 tahun. Pada masa itulah yang tersebut dia ajak berkenaan dengan buat amal ibadat. Sebab sudah kenal Tuhan. Sebab dah mengaku Tuhan, mulai buat amal ibadat. Amal ibadat yang mana tu? Ialah amal ibadat yang wajib, yang difardu oleh Allah Ta'ala apabila seorang itu akil balik. Dia Islam, dia akil balik, dia berakal. 3 ni Nabi ajarnya mereka. Sebab apa dia? Itu adalah tanggungjawab bagi mereka. Jika Nabi tak ajarnya, mereka itu maksudnya orang yang Muslim, yang Muslimin, yang Islam, berakal, apa dia? Berakal, laginya sampai umur, maknanya Nabi itu tak ada amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaknanya Nabi itu menanggungkan dosa. Tetapi sebaliknya Nabi kita adalah tidak dosa, dia orang yang maksum. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah kepada Allah. Kita patah balik kepada kitanya, adakah kita tu amanah kepada Allah? Nabi ajar kitanya sebut-sebut dalam kitab fiqh berkenaan dengannya, anak bilakah kita kena ajarkan anak? Jadi sekarangnya ibarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke rahmatullah, sudah tak ada kita sebagai sanad daripada ulama tabi'in sampai ke gurunya, masuk kepada ayah kitanya dan kepada kita sekarang jadi ayah dan jadi ibu. Apa tanggungjawab kita kepada anak? Dan bila masanya kita kena bawanya agama kepada anak? Sampai ke bilanya kita kena bawa agama kepada anak? Jika kita tak bawa, berdosa kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah masa? Kita berkaitlah tu. Bermaknanya kita sifat kita sebelum jadi ayah, kita barunya sifat peribadi kita. Tak ada anak lagi. Apabila kita ada anak, pergi kepada sifat berkenaan dengan ayah. Beza tak? Nampak rupa dia. Baik, bilakah kita timbulkan soalan yang katanya mengajarkan anak ataupun menyuruhkan anak? Ialah kena kepadanya
menyuruhkan anak mengerjakan apa dia? Amal ibadat yang diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak kita tu akil balik, wajib hukum di atasnya, atas budak tadi tu, dia kena buat. Apa kalau fardu takdir anak kita dah akil balik, tetapi dalam keadaan anak kita akil balik itu dia kena buat. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Apa dia? Apa dia? Contoh, solat. Solat apa? Solat fardu. Kena tanya pula, takut solat sunat. Nampak? Kena tanya dulu. Takut kena pula sunatnya. Nak solat fardu. Betul. Solat fardu tu saya nak tanya, solat fardu tu di atas siapa? Di atas dia. Faham? Jangan solat fardu di atas orang lain, tak kena mengena. Faham masalah dia? Nak solat fardu di atas dia yang dituntut oleh syaraknya. 5 waktu wajib solat. Betul? Baik. Apabila hukum duduk di situ, mak ayah wajib di atas mak ayah, kedua ibu bapa tadi, mengajarkan anaknya bila anak sampai umur 7 tahun. Adakah kita terlepas amanah dengan Allah? Adakah anak kita sebelum ni umur 7 tahun kita ajar agama berkenaan dengan solat? Jika kita tak ajar, bermaknanya kita tu berdosa dengan Allah. Apabila dosa, anak pula besar perginya akil balik, dia tak solat, berkait dengan kita. Apabila anak mati tak pandai berkenaan dengan solat, bahkan tak solat, berkait dengan kita sampai ke hari kiamat. Nampak rupa dia? Itu masalah dia. Bermaknanya wajib di atas kedua ibu bapaknya mengajarkan anak, bagi anaknya kepada perkara-perkara yang wajib bagi anak kita tadi tu apabila dia akil balik. Apabila dia akil balik, apa yang wajib dia kena buat? Solat, lagi puasa pada bulan Ramadan, puasa sunat tak wajib. Faham? Lagi 2 tu saja. Orang surat tinggi, surat An-Nur ni buat 2 perkara tu je tau. Oh, senang sungguh hukum main-main tu. Hebat sungguh. Ni makna kata kampung terpilih daripada Allah Subhanahu wa taala lah macam tu. Tu dia ibaratnya. Apa lagi selain daripada tu? Bukan takut kita nak jelaskan masalah, boleh kita share, kita kongsi berkenaan dengan pandangan. Apa lagi? Nak tahu kata benda tu wajib selepas kita akil balik. Sebab kita dah akil balik semua, kau tak akil balik lagi 60. 60 sudah akil balik dah. Tapi apa hak wajib harian sekarang? Kalau kita tak buat, dosa. Kalau kita tak buat dengan sebab mak ayah tak didik, mak ayah kita tanggungkan masalah tu. Nampak? Ilmu agama hukum hakam berkaitan dengan rantai talian tak putus. Apa dia hak wajib selain daripada tu? Apa dia? Puasa. Puasa. Apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Ya dah tu. Nampak tak tu? Ada ke tak puasa yang lain wajib bulan lain? Ada ke tidak? Puasa yang lain tapi wajib selain daripada bulan Ramadan. Ada tak? Tak ada. Betul? Jika tak ada, jika adanya, jika dia menazarkan nak puasa setiap bulan hari Isnin dan Khamis, jadi fardu bagi dia. Nampak tak rupa dia? Tu seumpamanya macam tu. Bermaknanya berkenaan dengan bab tu pun kita kena ajar dia juga. Seumpamanya macam tu. Selain daripada tu, apa lagi? 2 perkara ya. Tadi sebut sembahyang dengan puasa, tak ada dah bab lain. Zakat, mengeluarkan zakat. Betul tak? Mengeluarkan zakat. Kita ni kerja bisnes besar, betul? Buka kilangnya satunya kampung besar kilang tu. Faham? Kita ni orang yang ada harta, tapi anak kita selepas kita mati, dia akan menanggungkan harta kita sebagai warisi, dia akan mengeluarkan zakat, kita kena ajar dia selepas tu. Nampak? Zaman sekarang tak ajar dah berkenaan dengan keluar zakat, takut habis harta. Nampak rupa dia?
So umpama macam tu. Ingat masalah dia di situ. Selain daripada tu lagi apa lagi? Ialah kena kepada fardu ain, wajib kena belajarnya. Berapa? Satu, ilmu apa dia? Ilmu tauhid, mengenal Allah. Yang kedua, fiqh, mengenal hukum hakam berkenaan dengan semayang, puasa, solat, zakat, haji sebagainya. Tiga, tasawuf, mengenalkan ilmu nak membersihkan hati kita dan nak membersihkan dosa kita, nak membersihkan dosa kita daripada maksiat, ataupun nak mensucikan maksiat daripada menanggungkan dosa bagi kita. Maksudnya kita nak menanggungkan pahala, tak nak menanggungkan dosa. Itu fardu ain atas kita. Nampak? Bila sebut kata fardu ain, contoh kita berkaitan dengan bab solat lah. Sebab kita munyatul musalli, betul. Kita contoh sentuh dengan bab solat. Dalam bab solat tu mana hak wajib? Nak pergi haji pun, nak buat masalah haji, saya tak pergi haji lagi. Kau duduk hajah ya.